ceramah perdana ke, tazkirah ke, fardu ain ke, sebutlah apa benda pun. Rasulullah sebut satu je, taman syurga. Moga-moga Allah beri kita faham apa yang patut kita pelajari dan diberi kita faham, amalkan apa yang patut kita buat. Sebagai bekal nanti, amal soleh nanti untuk mati. Bila mati ni? Jangan tanya lah bila mati. Bila-bila. Petang ni boleh, tengah hari kan boleh, besok boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh, tahun depan boleh. Dan orang yang nak mati tu, dia pun tak tahu dia nak mati besok. Orang yang mati semalam, 3 hari lepas, dia pun tak tahu orang yang nak mati. Kebanyakannya dia tak tahu. Jadi, bukan soal tahu tak tahu. Memang takkan tahu. Tapi yang penting yang kita buat ni, apa persiapan kita menantikan hari-hari mati tu. Pertama, bila dah umur dah banyak. Anytime. Jadi, kena ambil some time. Kena sacrifice kita punya time untuk buat persiapan. Kalau kita masih lalai dengan benda-benda yang tak sepatutnya kita lalai, tu yang menyebabkan nanti dia punya dia ada satu kekesalan yang amat sangat. Okey, suara saya clear tak? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau saya pasang ni, clear tak? Sekejap Kalau saya pasang lagi satu alat ni. Okey. Lagi jelas ke sama je? Kurang sama je, Ustaz. Sama Okey, tak apalah. Okey, kita baca muhimah pagi ni. Muka surat 33. War ada ke war? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. War semalam cari orang hilang, jumpa pukul apa? Jumpa 1 lebih, tapi subuh ni baru dapat turun, Ustaz. Tinggi sangat, jauh sangat, jarak jauh, Ustaz. Dia atas bukit Ada atas bukit, ada gunung, Ustaz. Dia panggil gunung hitam. Dia sepadan Pahang dengan apa? Dengan Selangor. Apa dia buat atas gunung ni, budak ni? Berkemah dia, Ustaz. 7 orang anak umur 19 tahun macam tu lah, Ustaz. Muda-muda ni. Lelaki semua ni? Semua lelaki, tapi polis waktu tu bagi tahu pagi tadi dia mungkin denda kena sampai 5,000 seorang, Ustaz. Dia langgar SOP. Langgar daerah, daerah. Dia apa? Tentang negeri? Perintah daerah, lepas tu dia tak dibenarkan berkemah kan. Tapi dia berkemah kat langgar SOP, mungkin sampai 5,000 seorang kena. Besok. Kawasan tu memang tak boleh kemah? Memang tak boleh, Ustaz. Kawasan tu hutan simpan. Hutan simpan mereka denda lah kalau kemah. Hutan simpan pun denda kemah, masuk pun tak boleh kan? Ya, betul. Dia ada orang tentu je masuk. Ranger adalah. Orang jambatan hutan. Apa dia buat gitu? Aduh Dia tak cerita apa-apa? Tak ada, budak-budak dia lepas sekolah tiba tu. Okey, kita baca kitab 33 Rumi. Ketahuilah olehmu. Itu ke kunci? Betul, Ustaz. Bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantahan, yang suka membantah, yakni yang tiada ikut ajaran suami. Suami ajar, kena ikut. Suami suruh, kena buat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun benda ni payah nak buat lah. Bila nafsu itu dia meruntun untuk tidak mau ikut. Yang orang kata punca dia ego. Sebenarnya bukan punca ego. Punca dia taat pada Allah. Bila taat pada Allah ni lah, maka datanglah segala benda-benda tak baik. Datanglah ego, datanglah sombong. Datang macam-macam. Punca dia satu je. Apa punca dia? Dia taat pada Allah. Dia taat pada Allah.
Lepas tu nak kena jaga-jaga. Taat ni dah kunci dia. Yang kita belajar semalam. Bagaimana dikatakan bila mazmumah itu masih bersarang di hati, maka tak datanglah bahagia. Sama juga bila mazmumah itu masih ada di hati, maka taat ni payah untuk kita cari. Sama juga. Yang ni yang tiada ikut ajaran suami dan taat itu. Terutama kalau suami ni kita nampak tak ada apa-apa yang special kat dia. Dia lagi teruk daripada orang awam. Atau dia ni taraf orang awam je. Dan waktu tu kita kena tengok, kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kita pukul 5 dah bangun. 5.30 dah bangun dah. Bolehlah buat tahajud sikit gitu, bini dikir, pukul 4 dah bangun. Kita nampak dia azan subuh tak bangun lagi. Jadi kita tak nampak apa benda yang kelebihan pada diri dia. Itu lagi mencabar kita untuk taat dia. Tapi macam mana kita cakap banyak kali lah. Macam mana kita cakap banyak kali ya. Kita taat dia bukan sebab dia. Kita taat dia sebab apa? Perintah Allah. Perintah Allah. Bagaimana dia? Sebab perintah Allah. Allah perintahkan orang nak buat haji, buat tawaf ni, pusing Kaabah. Itu pusing Kaabah bukan sebab batu tu. Itu pusing Kaabah kenapa? Bukan sebab batu ni. Sebab apa? Sebab jadi rukun. Rukun haji, rukun umrah. Sayyidina Umar disiumnya Hajarul Aswad. Apa dia kata dengan Hajarul Aswad? Apa dia cakap? Batu. Apa dia cakap waktu disium tu? Kalau Rasulullah tak suruh aku buat, aku tak buat. Dia kata kalau Rasulullah tak cium engkau, aku tak cium kau. Sebab dicium ni bukan sebab batu ni. Dicium ni sebab Rasulullah cium. Itu dia cium. Tu nak kena faham tu sungguh. Ramai yang kita dengar gitulah. Macam mana saya nak dengar cakap dia Ustaz. Dia semayang pun lambat. Ini kita biasa dengar. Macam mana nak datang hormat dia semayang pun lambat. Bukan soal dia semayang lambat tu. Bukan arahan hormat itu sebab dia semayang. Arahan hormat ni daripada Allah. Allah suruh hormat dia. Lagi kita ni bergelar suami isteri. Allah suruh hormat dia. Allah suruh dengar cakap dia. Kalau dia kata no. Tu yang hati mengerodak tu, payah nak ikut tu. Kenapa payah? Memang tu syurga ni payah. Betul tak? Tu syurga senang Bukan senang. Yang ni. Iaitu setengah daripada dosa besar lagi akan dimurkai oleh Allah. Orang tak dengar cakap suami dosa besar tau. Bukan dosa kecil. Orang tak dengar cakap suami dosa besar. Akibat dia apa? Dimurkai oleh Allah. Kadang dia tertipu, dia banyak ibadat. Tapi jalan ke neraka pun dia buat juga. Ni ramai tertipu, dia jaga jangan ketipu. Amal ni dia penuh dengan tipu daya. Kalau kita tak belajar, beratlah kita. Dan sebab itulah. Sebab apa? Sebab tak nak dengar ajaran suami. Sebab tak nak taat pada suami. Menyebabkan Allah murka. Dengan sebab murka Allah itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya, itu sebab suaminya beristeri yang lain. Kitab ni dah lama dah. Dia kata sebab antara isteri dia panggil jahat bila dia bantah suami dia kahwin lain. Ini benda ni sensitif orang cakap.
Padahal ada kitab cakap dah. Dia bantah. Ada yang kata, kalau abang nak kahwin lain, boleh, dia kata. Ceraikan saya. Tahu tak perkataan tu jadi apa boleh dia? Dosa Isteri besar. yang tak cerai dengan suami ni, apa akibat dia? Kerana dia kata. Apa akibat dia? Tak cium bau syurga. Dia cium masuk syurga tau, dah hadis kata. Dia tak cium masuk syurga. Ramai keluar perkataan ni di mulut dia. Ugut-ugut. Boleh dia kata, boleh lepaskan saya. Oh, semudah tu je dia perkataan dia. Kita dah sebut dah rupanya. Kita belajar kita tahu. Maka ia itulah dosanya amat besar. Balanya amat keras. Bala apa? Tak cium bau syurga. Jangan kata nak masuk syurga. Tak cium bau syurga. Itu balanya amat keras tu. Dosanya amat besar. Mencuri tak mencuri. Syirik tak syirik. Sembayang. Tangi je, habis. Ini semua peranan siapa tau sebenarnya. Ini semua peranan media yang memomok-momokkan orang kahwin lebih dari satu. Kalau kita cerita pasal seorang, kalau orang tu kahwin dua, mesti cerita dia keluar. Dia ni ada cawangan ni. Banyaklah petang-petang yang mereka guna. Betul tak? Dia memomokkan. Satu sebab mungkin kebanyakan lelaki gagal dalam kahwin lebih dari satu. Satu lagi mungkin ditakut-takutkan. Bukan tradisi. Dia bukan jadi tradisi. Dia jadi benda pelik. Benda ajaib. Dari satu banyak sekali drama. Yang mana bila poligami ni gagal. Tak adil, tak apa. Ini bantahan ni. Bantahan. Maka betapa tiada ada yang demikian itu, bahawa sungguhnya adalah marah perempuan itu seolah-olah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala. Allah dah cakap dalam Quran, lelaki ni boleh kahwin sampai 4. Bukan wajib. Tapi kalau nak kahwin, dia boleh kahwin. Dia marah. Apa Allah kata boleh, dia marah. Ni yang bahaya ni. Orang perempuan boleh tak terima ni, perkataan ni. Saya cakap betul, saya tahu. Lelaki rasa nak jawab je. Betul tak? Jangan rasa kata ada je benda aku nak cakap dengan Ustaz ni kan. Oh, sedih tu kalau macam tu. Terpaksa tahan. Takut dia katakan tidak taat. Dalam hati ada je benda cakap. Betul tak? Setuju ni? Setuju. Buat setuju. Setuju. Kena banyak sabar, Ustaz. Seolah-olah pada barang disuruh Allah Ta'ala. Allah kata yes, dia kata no. Allah kata boleh, dia kata tak boleh. Allah kata harus, boleh. Bukan wajib, harus, boleh. Dia kata tak boleh. Ni dia kata ni. Marahnya dia. Pada apa? Pada undang-undang yang Allah berikan. Dan pada hukum yang datang oleh Nabi. Marahnya dia. Maka Nabi SAW, tiadalah ada yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu. Kerana Allah Ta'ala menyuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bernikah. Fankihu ma taba lakum
minan nisa imashna wa sulasa wa ruba'. Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu yang segala perempuan. 2, 3 atau 4. Tapi dia kata dibantah. Bisa cakap dibantah Al-Quran. Tak boleh cakap. Tapi dia bantah. Dan tak sedar. Dia bukan bantah suami dia. Macam mana dia taat pada suami dia? Dia bukan taat suami dia sebenarnya. Dia taat sebab Allah perintah. Sebab tu dia taat. Dia bantah suami dia. Sebenarnya dia bukan bantah suami dia. Dia bantah Al-Quran. Kata boleh. Boleh lah. Boleh. Hal teknikal lain tu hal lain lah. Tapi dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Ini yang dia kata ni. Terlebih jahatnya daripada perempuan demikian itu kerana menyuruh oleh Allah. Dan menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah dan bersabdanya, hai segala orang yang muda, bernikah-nikah barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah. Maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya beristeri itu, iaitu memejamkan ia akan mata dan melihara bagi kemaluannya, parasnya dan barang siapa tiada berpuasa, muka sebelah, lazimkanlah atasnya dengan puasa, maka bahawa sungguhnya puasa itu melemahkan ia akan syahwat. Rasulullah kata siapa tak mampu kahwin, puasa. Rasulullah bagi jalan keluar. Kenapa? Melemahkan ia akan syahwat. Isteri seorang, nafsu dia kuat. Jadi nak lemahkan apa? Nak kahwin orang lagi tak mampu lah. Nak sewa rumah, nak gitu kan, ada anak, tanggung anak. Dia kata dia tak mampu. Tak mampu ni apa? Tiada kuasa. Seorang dah ada, seorang dah mampu. Seorang lagi tak mampu. Tiada kuasa. Bila tiada kuasa, buat cara tiada kuasa. Ini tiap bulan pun gaji tak cukup. Macam mana nak dia kata ada kuasa? Nabi dah cakap tiada kuasa. Kau tiada kuasa, tak mampu lah tu. Tiap bulan minta duit bini. Dah tak ada tanda tak mampu. Itu mampu daripada dari segi fizikal. Bini pun tak ajar fardu ain, tak mampu, tak erti. Bini yang ada pun tak faham, haid nifas pun tak kena ajar. Tak mampu lagi satu. Dah lah gaji tak mampu. Nafkah batin ajar isteri pada iman, ajak dia pada kebaikan. Tak mampu. Tapi nafsu tu ada, nak kahwin lagi. Rasulullah kata apa? Puasa. Tak puasa pula. Maknanya kita ni tak ikut cakap Nabi je. Dalam kitab lain dia kata, kalau nafsumu tidak pecah dengan isterimu, maknanya nafsu kita ni tak selesai, orang lelaki ni tak selesai dengan isteri satu orang isteri ni. Maknanya seorang isteri ni tak boleh uruskan nafsu dia. Kalau dia mampu, dia boleh kahwin lagi. Tak pecah lagi, kahwin lagi. Tapi syarat ni kalau dia kuasa. Kuasa ni maknanya kuasa dari segi tenaga dia, kuasa daripada didikan dia, kuasa dari segi kemampuan harta dia. Tak mampu, puasa. Puasa pun tak nak. Tak ikut cakap Nabi tu. Bernikahlah kamu, Rasulullah kata, dan berbanyaklah kamu. Berbanyak ni banyak apa? Isteri. Bukan isteri. Anak. Kalau ikut Nabi ni, adik ni anak. Maka bahawa sesungguhnya aku lagi akan bermegah-megah dengan kamu pada segala umat yang dahulu-dahulu pada hari kiamat. Nabi kata kalau anak ramai ni, umat dia ramai. Jadi dia megah, dia rasa seronok, dia rasa bangga berbanding dengan umat yang dahulu pada hari kiamat nanti. Umat dulu ada di bilangan dia. Umat Nabi ni, umat kaum ni. Nabi je ada 124,000. Bila Rasulullah tengok umat dia paling ramai, dia akan bermegah-megah pada hari kiamat. Tu dia suruh anak ramai. Dulu Singapura, masa dulu, dia ada buat kempen. Apa kempen ni?
One is enough. Begitulah lebih kurang. Kau tengok tak TV Singapura? Two is enough, Ustaz. Tu. Two is enough. Masa tu Dua. gambar saya ada kecil-kecil kat sana. Tu is enough. Dia buat kempen dalam TV tau. Tu is enough. Mana anak dua cukup. Malaysia rasanya tak ada buat kempen lagi pasal jumlah anak ni. Ada tak Malaysia kata? Three is enough. Tak ada. Tapi Singapura kita jarang jumpa orang anak ramai. Saya, kakak ipar saya ni ada saudara kat Singapura lah. Isteri saya pun orang Singapura. Saya kat Singapura. Saya pernah tanya dengan dia, nama dia Karman. Abang Karman. Anaknya 3 ke? Dia ni Jawa. Dia kata sini memang kempen 2 je anak kan dia kata. Kalau kita tanya orang sini, orang biasa sebut lah, tu is enough. Saya 3 ni sebab saya fikir belakang ni kereta boleh muat 3. Tu saya 3 cukup lah kata. Dia buat lawak gitulah. Sebab tu kita jarang nampak orang Singapura anak dia ramai. Dia bukan macam orang Malaysia. Man, mana Man? Kamal? Kamal tak ada yang begini. Kamal tak ada. Kamal ni rasanya ramai anak dia ni. Dia cakap saya tu, berapa anak ni? 7. Saya dengar macam 7. Bat, anak berapa Bat? Setakat ni 3, isteri 1. 3? Kami tu 1? Tak, setakat ni 3 lah, isteri 1. Isteri 1. Saja gurau Ustaz. Okey, siapa kat sini anak dia 7, 8, ada tak? Ada, saya tu. Nampak gambar ramai ni. Masura anak berapa? 7 Ustaz? 7? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni Kak Adijaz berapa anak? 8. 8? Oi, lagi ramai. Ni Kak Suhaida anak berapa? 1 simpan Ustaz. 1 simpan. 7 lah. 9. Kak Suhaida 9? 9. 1 simpan yang 8. Alhamdulillah, ramai. Kak Adijaz 9. 1 simpan jadi 8 lah. Doktor anak berapa doktor? Saya 2 hero, 1 simpan. 2. Mana? 2 hero yang ada sekarang. 1 lagi ada simpan. Lahir 3 lah. Lahir 3. Alhamdulillah. Oh, saya 1 simpan Ustaz. Simpan. 4 lah. Kalau ikut lahir 4 lah. Simpan. Anak saya 6. Anak saya sekarang umur 30. Berapa 32 Berapa ni? 32, 31, 30, 29, 27, 20. Tu anak saya. 32, 31, 30, 29, 27, 20. Saya dengan Ustaz sama dengan Ustaz. 1 simpan Ustaz. Satu 6 juga? Dia 6. Yang sulung lelaki, yang bongsu lelaki. Ramai orang nak ramai. Rasulullah berbangga-bangga dengan ramainya umat dia. Rasulullah berbangga-bangga. Saya ni, mak saya lahirkan 13 orang. Tapi yang simpan 5. Yang simpan semua lelaki. Dulu mak saya masa sihat kan. Dia kata dia pernah cerita dengan saya kan. Dia kata aku pernah mimpi, aku nampak budak-budak ni dah besar dah, dia kata. Anak-anak dia yang meninggal. Anak dia meninggal dalam perut, lahir meninggal, ada yang meninggal umur 6 bulan. Macam peringkat umur lah meninggal. Tapi tak ada yang sampai besar lah. Rasanya tak ada yang sampai 3 tahun, tak ada rasanya. Saya pun tak ingat lama cerita tu. Dia kata, aku mimpi, aku nampak Hamzah. Hamzah ni anak dia ni.
Hamzah ni atas saya. Aku nampak Hamzah, aku nampak Hairah. Hairah ni yang nombor 12. Dia ni kembar dengan adik saya. Adik saya ni pesyarah. Adik saya umur dia lahir tahun 71. Umur dia 51 lah. Adik saya yang bongsu. Dia punya kembar nama Hairah. Tapi lelaki. Bapak saya namakan dia Hairah. Dia pernah cakap dulu, mak saya kata, dia pernah mimpi nampak Hairah, nampak Hamzah, nampak Husin. Husin semua atas saya lah. Nampak Harmizi. Dia yang bawah saya yang meninggal ni, Harmizi dengan Hairah. Atas saya ni, Hamzah, adik-adik saya semua H. Hamzah, Husin. Satu saya lupa nama dia. Nak tanya mak saya pun, mak saya dah sakit. Dia 5 orang. Mak saya, dia selalu cakap pun, aku mimpi nampak budak-budak ni dah besar. Dia walaupun dia lahir meninggal, ada tu dia kata, tengah tersenyum dia kata, tersenyum budak-budak kecil tersenyum 6 bulan. Dia kata bila mak dokong dia diam, tiba dia diam. Dia meninggal itu je dia kata. Lepas tu panggil abah kata, abah kata dah tak ada dah budak ni. Tapi yang sedih dulu bila saya nampak kan. Bila adik saya yang paling bongsu tu lah, yang bongsu kan tu yang meninggal tu. Bapak saya bagi nama Harmizi. Harmizi. Bila mak saya balik, dibawa lah mayat ni. Itu baru lahir meninggal. Bawa balik mayat. Mak saya punya sedih. Tak tahu kenapa yang ni mak saya sedih sangat. Habis tu kami duduk orang baru. Jadi nak siapkan lah untuk pembumian ni. Adalah orang masjid orang baru datang. Lepas tu ada tuan rumah ni, masa tu saya kecil lagi lah. Masa tu saya, rasanya saya darjah berapa je. Tuan rumah ni kami panggil Mak Engku. Dia ajar kami ngaji. Turun bawah. Mak saya ni nama dia Kasum. Tapi orang panggil dia Som. Ada panggil Som, ada panggil Com. Jadi, Mak Engku ni, dia kata, kau jangan nangis Som. Kau jangan nangis Com. Dia kata, jangan nangis. Dia kata, inilah budak-budak yang akan pimpin tangan kau ke syurga. Saya ingat perkataan tu tau. Jadi mak saya pun kata, kurang nangis. Menangis lah kan. Tapi dah nampak reda. Kau jangan nangis, dia kata. Ini budak-budak ni akan pimpin kau tangan kau ke syurga. Kau nak kau ramai meninggal, dia kata. 5 orang. Tu mak saya kata dulu dia pernah mimpi pakcik saya. Pakcik saya ni tak lahir depan ni lah. Pakcik saya dah meninggal lah, baru 2 bulan meninggal. Dia meninggal pada umur 78. Kat Syalam, dia duduk Syalam. Dia ni dulu pangkat dia besar. Dia ni macam jusar lah. Dia ni pegawai khas Menteri Pendidikan. Dia pernah kerja dengan Anwar Ibrahim, Datuk Seri ni, dengan Tun Abdullah Badawi. Dia pernah kerja dengan 2 orang menteri lah. Dia pegawai khas pada menteri. Dia pangkat dia besar. Tu dia kata, mak saya kata apa? Malam tadi aku mimpi Pak Cun kau bawa budak-budak ni jumpa aku. Dah besar-besar lah. Tak lama tu mak saya pun sakit. Jadi, dia lahirkan 13 orang. Berapa ramai anak yang kita pernah dengar, yang kita kenal, berapa ramai yang kita pernah dengar? Lara mara kita ke, ada orang tunjuk kat kita ke, berapa ramai saya tanya? 16. 16, kat mana? Mak mentua. Mak mentua? Nenek rumah saya Ustaz 13. 13? Ustaz 22 Ustaz. 22 siapa? Satu anak. Satu isteri. Siapa? Itulah Abdullah Basmi itu. Abdullah Basmi. Abdullah Basmi siapa tak? Tak tahu. Pengarang kitab Mustikah Hadis. Oh. Dia pengarang mustikah dia 23 orang. Abdullah Basmi ni saudara juga dengan rumah saya lah. 22. Saya pergi kerja dekat Kuala Kerai. Ada kawan saya ni, orang Kuala Kerai, dia tunjuk saya satu rumah. Rumah dia besar. Dekat dengan masjid. Dia kata, ni rumah ni. Ni kau kenal ni rumah ni, dia kata. Kau kenal pakcik ni. Anak dia 22. Anak dia 22. Dia kata orang kampung ni selalu hantar makanan kat rumah dia. Sebab dia ni kerja biasa-biasa je lah kan. Kerja lah, suami dia kerja, isteri tak kerja.
Tapi kalau dia kata kalau masjid buat apa-apa, buat masak ke apa, mereka akan masak lebih untuk hantar pada rumah ni. Ni tuan rumah ni pun selalu pergi masjid. Apa makanan lebih memang hantar kat sini. Anak dia 20 orang. Rapat-rapat. 2 tahun setahun, 2 tahun setahun, 2 tahun setahun. Oh, ada kembar pun ada. Dia kata ada 3 kali kembar. 3 kali kembar. Adik saya kembar. Tapi saya tak dapat anak kembar. Daripada dia tak ada yang lagi yang dapat anak kembar lagi. Walaupun adik saya yang bongsu ni, yang 51 ni, dia kembar. Tapi seorang meninggal lah. Ustaz Musa ni ustaz daripada Thailand. Naratibat. Dulu dia jadi imam dekat tempat surau rumah saya yang lama lah. Imam Tarawih. Dia tanya, ustaz nak berapa? Tanya saya. Dia kata nak saya 6. Dia kata ustaz, saya punya isteri, anak dia, adik-beradik dia, 24. La ilaha illallah, dia kata. Saya tak boleh imagine. Dia kata sampai bapak mentua saya ada pernah lupa nama anak dia pun ada. Dia keliru anak dia ni. Kalau dia panggil tu, dia terpanggil ni. Saya rasa, dia kata, ni, dia kata, baru lagi ni, 2 tahun dapat baby ni ngandung lagi. Allah. 24 ngandung lagi. Dia tunjuk gambar mak mentua ni dengan anak-anak dia. Allah, macam asrama. Macam asrama. Ustaz, kadang dia kahwin muda Ustaz. Itu sebab anak dia banyak. Dia kahwin apa? Muda dah kahwin. Dia kahwin muda lah. Dia kahwin Mungkin umur apa? 14. Dia kahwin umur 14. Dia kahwin 14. Masa dia cakap dengan saya tu, mak mentua dia ngandung lagi. Maknanya nak pergi ke 25. Lepas tu dia dah balik, saya tak dengar cerita, dia adalah di WhatsApp saya. Dia kata, ustaz, kami nak buat pola wuduk. Kalau ustaz nak sumbang, boleh lah. Adalah, kita semua sumbang lah ke pakar kawan surau, kolek-kolek, ada pun sikit lah. 25, itu paling ramai tak dengar lah. Satu mak. Kalau mak ramai ni, kalau anak 30 pun rasanya taklah pelik kan. Kalau mak dia 4. Seorang keluar 5. 5 kali 4 dah 20. 5 kali 4 dah 20. Adik saya. Berapa anak dia? 17. 17. Adik saya, anak dia 17. Tapi 2 bini je yang boleh mengandung, yang lain tak. Adik saya, bini dia dah cukup kota lah. 4 lah saya cakap. Bini dia 4. Sekarang datang 2 orang. Sekarang 2 orang datang. Kadang-kadang ada yang seorang datang. Kadang-kadang datang 4 orang datang dengan suami dia. Kadang-kadang dia bawa anak dia. Dulu masa anak dia kecil-kecil dia datang. Happening betul rumah saya. Seorang lari dekat luar, seorang orang kata rumah dia terbalik lah. Dia datang. 17 anak dia. 17. Dia pernah dulu sekali dia datang. Dia ke siapa? Bukan dia. Ada seorang lagi. Kawan saya nama Nawawi. Kami panggil dia Abang Nawawi lah. Anak dia ramai. Dia dah keluar van. Anak dia kat dapur rumah saya tak puasan. Dia dah keluar van ni. Anak dia kat dapur rumah saya tak puasan. Dia tak kira masuk-masuk van tu apa. Rasulullah berbangga dengan anak yang ramai. Kalau tak ada masalah kesihatan, kalau tak ada apa-apa, pergi je. Kalau ada masalah tu cerita lain. Cerita lain. Okey. Rasulullah akan berbangga pada hari kiamat. Berbanyaklah kamu dengan anak-anak. Rasulullah akan berbangga pada hari kiamat. Tu ada orang anak 9, ada orang anak 7, ada orang anak 8, ada orang tak ada rezeki dapat anak. Ada orang anak 2, macam-macam lah. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh memperbanyakkan nikah dan memperbanyakkan anak. Maka apabila marah oleh seorang pada barang yang diridha Allah Ta'ala, macam-macam alasan lah orang tak nak anak ni. Ada kata nanti tak mampu, ada kata nanti tak larat, ada kata nanti terganggu pula nak kerja, ada kata nanti macam-macam lah. Macam-macam lah orang cakap. Ada barang yang diridha kat Allah Ta'ala dan redha pula oleh Rasul. Rasul redha.
dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada mengikut bagi keduanya. Keluar apa? Maknanya dia bukanlah mengikut Allah, suruhan Allah, dia bukanlah mengikut Tuhan Rasul. Maka adalah hukumnya perempuan demikian itu, masuklah ia dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknatullah. Kalau kita tak setuju suami kita kahwin lain kita cakap je baik-baik, bang saya bukan tak setuju hukum Allah, tapi apa yang saya lihat abang tak mampu. Cakap-cakap terang je, abang tak mampu. Abang tengoklah kita punya perbelanjaan macam mana kan. Abang tak mampu. Abang ni bukan golongan mampu untuk berisi lebih dari satu. Cakap terang je. Saya ni haid pun tak faham lagi. Abang pun tak boleh ajar saya. Saya ni hukum akal pun tak reti lagi. Abang tak boleh ajar saya. Maknanya saya dengan saya pun abang tak lepas lagi banyak perkara. Ini kan pula abang nak cari lagi, nak tambah lagi. Sedangkan yang ada ni pun abang tak mampu. Rasa-rasa apa suami cakap? Betul lah cakap awak tu. Abang tak mampu. Ya ke? Betul. Dia cakap macam tu Ustaz. Sebab kita hukum mampu ni duit. Betul tak? Lazimnya, betul Ustaz. Lazimnya. Dia kahwin dengan perempuan nombor 2 ni, dia kena tanggung semua-semua. Perempuan ni punya tanggungan. Kalau perempuan tu ada anak dia punya tanggungan. Kalau perempuan ni tanggung mak dia, silap mak dia pun dia kena tanggung. Ukuran utama Ustaz. Memang itu patutnya. Patut dia kata kuasa. Kadang-kadang isteri ni dia bergaji besar. Dia bertanggung anak-anak dia. Bila dia kahwin dengan perempuan ni, anak-anak ni bawa tanggungan dia. Bukan bawa tanggungan isteri dia. Sebenarnya. Tapi kalau isteri ni tak tanggung anak dia, itu adalah sedekah daripada isteri dia. Jangan tak faham. Sebab tu Jawi dululah, cerita dulu, saya tak tahu sekarang. Masa tahun 80-an dulu, Jawi Jabatan Agama. Jabatan Agama Wilayah. Jabatan Agama Wilayah. Jadi kalau orang nak poligami ni, dia panggil interview. Syarat dia waktu tu 80-an dulu, syarat dia gaji awak bersih mesti lebih 3,000. Lepas tu soalan pertama, baca Fatihah dulu. Dia nak tengok baca Fatihah. Lepas tu dia tanya beberapa asas fardu ain. Asas dia tanya. Gagal soalan fardu ain, tak lulus. Engkau nak pergi ke Siam, itu mau je pasal. Tapi dia orang tak tanggung jawab. Kenapa? Dia orang dah pegang dah. Tak kuasa, tak boleh. Tak mampu. Ini gaji tolak EPF RM1,800. Tolak hutang tinggal RM400. Habis bini kedua nak letak kat mana? Betul Ustaz. Betul. Tanggung Saya bukan kata kahwin dua ni tak bagus. Saya cuma kata Rasulullah kata kalau kamu kuasa. Kalau kamu tak kuasa, puasa. Kalau kamu kuasa, sila. Betul tak? Sila lah. Ustaz nak tanya, kalau isteri kedua mampu dan sanggup redha dia tanggung diri dengan keluarga dia sendiri dengan anak, macam mana tu Ustaz? Dia kira sedekah lah. Dapat pahala dari isteri tu. Anggap sedekah lah ya. Maknanya duit tu patutnya bukan duit dia, duit suami dia. Tapi dia keluarkan. Allah bagi dia pahala yang besar lah. Bukan tanggungjawab dia. Kalau suami dia keluarkan duit, pun Allah bagi pahala atas nafkah dia. Tu bila dengar orang kahwin ni, bini pertama dia buat tak peduli, dia tak bagi nafkah, ini dosa besar yang suami akan tanggung. Lepas tu Jawi ni, dia buat interview.
Saya tahulah dulu sebab abang saya pergi rumah dia dekat Ulu Kelang. Dia ni memohon poligami. Dia cerita dengan abang saya. Apa interview yang dia kena. Dia tanya asal-asal pada doain ni. Rukun semayang dia tanya. Hukum tauhid dia tanya. Hukum akal. Semua tanya. Ini hukum akal pun baru belajar. Zat dengan Arab pun baru tahu semalam. Baru semalam Ustaz. Saya bawa buku Ustaz. Ini buat buku. Bawa buku. Siapa Apa ada buat jawab? soalan? Nanti mana video online ni? Baru nak tengok video online. Zat dengan Arab pun tak kenal. Kena balik buku ada Ustaz. Dia giling kepala je. Awak ni macam mana awak nak kahwin ni? Zat dengan sifat pun awak tak kenal. Ni kalau awak tak kenal, isteri awak kenal lah. Awak ada ajar isteri tak? Mana nak ajar ustaz, saya pun tak erti. Ingat boleh lulus Tak dulu. Jadi sebab tu lah yang benar-benar berkendak nak kahwin, dia akan pergi ke tu lah, ke Songkla, ke mana kan. Pulang lah kalau kita nak buat tu kita tanggung lah. Esok bila isi ada masalah, Kak tutup video Kak. Mazia Osman tutup video. Kalau apa-apa, dia tanggung lah. Perempuan tu kena tanggung. Sebab bila kahwin tak ada sijil, nanti nak mengadu tak boleh. Setiap kali tak boleh buat apa. Mana dia ikut kata awak kahwin. Saya kahwin lah kat Siam. Mana sijil Siam? Ni sijil Siam. Kena tukar dulu jadi sijil, nak masuk rekod kena sijil nikah daripada Selangor, Jais ke Jawi ke. Dengan nilai dia sama juga. Bayar denda lah. Dulu denda RM1,000 satu orang. Jadi isteri bayar RM1,000, suami bayar RM1,000. Lepas tu baru dia keluarkan sijil nikah. Itu pun dia siasat dulu, sijil ni betul tak betul. Jadi kita kena tanggung lah. Kalau pasal orang tak boleh. Kalau kita bersedia menghadapi risiko tu, pergi apa? Betul tak? Apa payah sangat. Jadi apa-apa jangan mengadu. Jangan ngadu dengan bapak. Jangan ngadu dengan apa. Kita yang take the risk. Betul lah. Tapi kalau mampu, pergi. Go ahead. No problem. Kalau kuasa, go ahead. No problem. Hai segala kaum perempuan. Ini kalau guru dalam kitab dia kata hai. Itu dia geram tu. Hai segala kaum perempuan. Apa yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya? Jikalau tiada engkau mahu menurut nasihat ini. Engkau tak nak dengar nasihat guru, dia kata engkau tak nak dengar nasihat Allah, apa yang Allah beritahu, apa yang Rasulullah nasihat, itulah bala terbesar bagi kamu. Maka sesungguhnya, jika tiada reda dengan suaminya beristeri yang lain, amboi. Saya nampak macam ada perempuan buat macam ni. Ini bahaya ni. Abang seronok Abang. Aku kalau boleh jumpa ustaz ni, memang aku tarik janggut ni. Jangan marah saya Ini bukan saya cakap tau. Ini pengarah kita cakap. Saya baca je. Hai segala perempuan terlebih besar bala daripada penasihat baginya. Jika tiada engkau mahu menurut nasihat ini, maka bahawa sungguhnya jika tiada reda dengan suaminya beristrinya yang lain. Itu kalau orang perempuan, suami dia kahwin lain, jangan tanya soalan dekat dia, akak reda ke? Jangan tanya soalan ni. Betul tak? Reda isteri ni bukan jadi syarat sah suami dia kahwin. Memang tak reda lah. Mungkin ada yang reda lah. Tapi kebanyakan tak reda. Maka terkeraslah datang bala-bala pada dunianya. Apa bala yang pertama?
hati sakit, betul. Hati resah, hati keluh kesah, tu bala kat dunia. Hati geram, rasa macam nak racun je lelaki aku ni. Itu bala tu. Kenapa? Hati tak tenang. Betul tak? Dan akhirat. Dengan beberapa kemaluannya pada esok hari. Ada pula agaknya seksa dekat kemaluan tu, Wallahualam. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh kepada murtad lagi kafir. Bila dia kata apa? Mana boleh lelaki, apa boleh kahwin dua ni? Mana boleh lelaki kahwin dua? Tak adil lah. Tak betul syariat ni. Itu murtad. Itu murtad tau. Lagi kafir. Dengan mengikut hawa nafsunya. Dia kafir je boleh kata gitulah. Benda yang boleh, dia kata tak boleh. Haram. Ni tak boleh. Lepas tu, kalau kita memang kebanyakan tak terima lah. Bukan kata kalau tak terima. Mungkin kebanyakan tak terima. Cakap dengan suami, bincang baik-baik. Bang, bagi saya beri pendapat lah. Abang kalau fikir nak kahwin lain, jangan cakap perkataan ni tau. Abang ceraikan saya. Dia cakap. Ini susah. Saya lihat saya kahwin dengan abang 30 tahun, 20 tahun. Pada penilaian saya, abang tak mampu lah. Abang takkan mampu didik perempuan tu jadi baik. Sebab ini tanggungjawab abang untuk didik jadi baik. Sebab abang dengan saya pun, kita pun sama bengong lagi. Kalau doain. Kita semalam baru tahu bang. Apa dia arah dia punya zat. Allah pun kita tak kenal lagi bang. Jadi saya ingat baik abang fokus benda ni lah. Abang fokus pada doain. Kita pun dah tua bang. Tak mati besok lusa. Abang fikir amal abang lagi bagus lah. Setuju. Wah bisa dengar. Orang lelaki dengar bisa. Kalau betul tak apa Ustaz? Betul. The fact, itu fact dia. Tapi sekarang ni yang kahwin ni kan tak kuasa pun. Nampak tak kuasa kan. Tak kuasa dari segi rohani. Mungkin dari segi duit ni dia kuasa. Dari segi rohani tak kuasa. Isteri keluar bermakeup, dia tak kuasa nak tahan isteri dia. Isteri keluar penuh dengan lipstick, penuh dengan gencu, penuh dengan apa saja nama lah. Pakai baju pun ketat-ketat kadang-kadang, pakai baju nampak bentuk tubuh. Tudung penuh glamour tudung. Dan suami tak boleh nak buat apa. Maknanya suami dia ni, dia segi didikan ni, seolah-olah lah tidak mampu. Betul tak? Maknanya tak kuasa. Kalau dia ambil seorang lagi perempuan, rasanya bentuk perempuan tu macam mana? Macam isteri pertama jugalah. Tu macam tak kuasa buaya tu. Lepas tu Jawi tu di interview tu. Tanya gaji awak berapa, hutang rumah awak berapa. Bukan apa. Dia nak pastikan jangan gagal pada rumah tangga. Besok datang balik dekat pejabat agama, suami saya buat saya gini-gini, pening kepala ustaz kat sana. Ni banyak berlaku, ni banyak cerita banyak tengok pengalaman, dengar-dengar ustaz-ustaz dan pejabat agama cerita ni banyak berlaku. Okey. Maka meringankan ia akan syariat yang tiada haruskan oleh syarak. Dan apabila meringankan ia akan agama yang suci itu, iaitu agama Nabi Muhammad SAW, nescaya kufurlah ia. Dia tak setuju, dia bangkang. Kalau suami itu dia rasa dia mampu, dia go ahead, apa-apa, dia jawab dengan Tuhan. Kita jangan risau. Nanti kat akhirat nanti dia jawab. Ramai yang tak mampu tapi nak kahwin lagi satu, dia cari perempuan kaya. Biasa dengar tak ni?
Ada Ustaz. Faham tak dia perempuan yang kaya itu pun dia kena tanggung pada nafkah dia? Dia tak tahu. Yang perempuan ni pula kadang buat pengakuan, awak kahwin dengan saya jangan risau. Tanggung duit semua saya tanggung diri saya sendiri. Saya cuma perlukan kasih sayang dia seorang suami. Kadang ada dengan cerita gini. Tapi bila dah kahwin, dia dah lama kahwin, mula cakap, apa tak bagi saya nafkah tau selama ni. Dia mula ungkit balik. Ini yang kita dengar orang cerita lah. Mula dia kata okey. Bila dia kata begitu, mana tak okey. Dia tak reda. Suami dia kena bayar sewa rumah dia, kena belikan dia pakaian, kena sediakan makan minum dia, anak-anak dia kena tanggung. Nampak? Dulu Pak Adik kata apa? Bila kau berbini ni perkataan dia apa? Bebanmu ini, dia kata. Bebanmu ini. Tu mana berbini kita. Bebanmu ini. Beban apa? Nak tanggung semua-semua lah. Besok dia keluar tak tutup aurat. Dia keluar bermakeup-makeup. Akhirat nanti kita akan tanya. Rasulullah kata, kita ni akan ditanya apa yang kita gembala. Tapi kalau suami ni buat dosa, perempuan tak tanya. Tu untung tu. Tak tanya. Tapi kalau isteri ni buat dosa, dan suami ni tahu, dan dosa ini disebabkan suami dia tak didik dia, dia akan tanya. Tapi kalau suami dah suruh dia tak nak, kita lain. Doktor? Saya Ustaz, ada nak tanya boleh sikit? Ya. Dulu tak belajar ke Ustaz? Sekarang ni Ustaz, macam Ustaz sebut tadi tu barulah kita fikir semula. Kalau yang isteri yang bekerja sebelum ni, kita tak tahu, kita ingat kita sama-sama menyara keluarga hasil pada pendapatan kita. Tapi Ustaz kata sepatutnya sepenuhnya saraan suami. Jadi sekarang ni kita nak niatkan semula apa yang kita dah belanjakan tu ialah sebagai sedekah dan kita halalkan lah pada, sebab dulu tak tahu kata itu sepatutnya kita anggap sedekah. Sekarang ni kita nak ni balik. Kita nak apa orang kata. Kalau sebenarnya tak ada niat tak apa. Bila kita keluar je duit tu, syarak menilai sebagai sedekah. Yang sangat mahal harga dia lah. Dia tak ada niat. Dia yang salah apa tau. Dulu tak tahu. Yang salah, dia yang salah tau. Saya rasa doktor tak adalah buat sini. Kan dulu dia tahu. Tak tahu seorang tahu. Dia ambil kalkulator, dia kira. Kahwin 20 tahun bang saya bayar duit anak tuition. Bang, ini patutnya hak saya ni bang. RM25,342.30 Isi orang claim. Orang claim. Tapi dia tahu benda. Kau belajar dengan ustaz ni menyusahkan aku lah. Laki dia pun WhatsApp ustaz. Ustaz, saya ni suami Joya. Nama saya Sulaiman. Contoh. Apa ustaz ajar isteri saya ni? Isteri saya dia hantar borang claim ni RM25,000. Bukan begitu. Bukan saya suruh buat begitu. Pahala RM25,000 ni pahala ni tak boleh kira tau. Mungkin ini juga menyelamatkan kita dari neraka. Dan mungkin ini juga menyebabkan Allah hantar kita pada ujung usia duduk mengaji majlis ilmu dan kita berubah. Betul tak? Betul tak ayat ni? Atas sedekah yang kita buat. Betul. Dia nak makan bukan sedekah Jangan salah faham tau. Ulama kata engkau pikul beras kau bawa balik bagi anak kau makan itu sedekah. Itu sedekah paling utama. Kenapa? Pada keluarga. Berapa lama kita tanggung anak kita makan orang perempuan? Tolong suami. Tahu tak sedekah dia banyak? Tahu tak dengan sedekah yang banyak itu? Memadamkan api neraka nanti pada hari kiamat. Tahu tak sedekah yang banyak itu? Menyebabkan dia panjang umur sampai sekarang. Dia tak sadar. Kena niat sedekah Ustaz. Saya niat sedekah pun tak apa. Memang dia sedekah. Sebab bukan tanggungjawab kita. Yang penting jangan ungkit. Jangan ungkit-ungkit. Ni ungkit ni bahaya. Jangan ungkit-ungkit. Abang tu tak, ni saya bayar. Ni saya jangan ungkit. Ungkit nanti pahala tak ada.
Jadi untuk meredakan hati kita ni, kadang-kadang suami tak ada duit, sama macam kita sedekah dekat masjid tu duit tu. Atau mungkin pahala lebih besar. Kenapa? Keluarga. Don't worry, everything will be count in. Semua akan dikira dalam buku kadar. Jangan risau. Hatta benda kecil-kecil. Belikan anak keropok, akan dikira. Belanja anak beli burger, akan dikira. Padahal itu bukan kita, suami yang kena belikan. Kita bawa dia mana, kita belikan dia. Itu akan dikira. Sambil shopping, sambil dapat pahala. Kenapa? Belikan anak makanan. Tapi sebab tak rasa ini pahala, terasa ini beban. Suami pula pandai. Pergi supermarket, dia buat-buat lah, pergi sana sini lah, apa benda. Dia kat kaunter ni semua ni. Mau tak mau, suami isteri kena bayar. Lepas tu, bang, tadi 200 bang. Ya jawab. Bayarlah balik. Itu barang dapur tu bukan tanggung isteri. Tapi isteri kata, tak apalah. Tak apalah tu. Dia reda. Reda, besar pahala tau. Bagi 5 orang nak, 4 orang nak makan. 4 orang manusia makan. Besar pahala tak? Besar pahala. Anak dengan suami, Ustaz. Anak dengan suami sekali. Suami pula kuat melantak. Bukan suami sini. Maaf. Suami sini dia kuat pahala. Buat kau melantak, tak sanggup ni. Jangan gitu, Ustaz. Segan saya. Bukan melantak. Makan. Kuat makan. Melantak ni grup lain. Ni kan grup ni. Saya terlupa ni Grup Afrika. Suami pula kuat makan. Satu suapan suami dimakan, satu suapan anak dimakan, Allah akan nilai sebagai pahala. Pahala apa? Sedekah. Nanti bila mati nanti nampak. Banyaknya aku sedekah. Padahal sedekah subuh RM2 je kat masjid. Kumpul 14 hari bagi suami letak RM14 dalam tabung. Banyaknya. Hari-hari dia sedekah. Banyak. Rupanya si isteri ni membantu suami dia dengan memberi anak yang makan. Kalau suami dia yang tanggung 100%, suami dia pun dikira dapat sedekah. Pahala sedekah. Betul tak? Setiap sen yang kita belanja pada keluarga kita ni, Allah akan nilai. Ini kita kena faham. Bukan benda biasa tau. Kita beli beras 10 kilo, Allah akan nilai untuk sedekah. Kita belikan, Allah akan nilai sedekah. Jangan risau, duit ni tak habis. Duit ni tak hilang. Tapi duit ni nanti dia akan jadi amal soleh, pahala yang akan dibalas dalam kubur, yang akan dibalas pada akhirat. Don't worry. Cuma jangan bazir lah. Beli makanan banyak-banyak buang. Itu tak adalah sedekah. Dosa lagi. Membazir. Jangan risau. Jangan kena kot. Ada duit, anak kata, nak makan durian. Duit ada, pergi bawa makan durian. Lepas tu katalah hati, ya Allah, terima kasih kau bagi aku sedekah durian ni. Kalau kita tak faham, kita rasa nanti macam anak-anak ni jadi beban kat kita pada suami macam kerja dia. Allah sayang kita. Dia tengok dosa kita banyak. Allah sayang kita. Dia tengok amalan kita sikit. Allah sayang kita. Dia nak masukkan kita dalam syurga. Dia buat apa? Dia buat kita banyak sedekah. Kenapa sedekah ni lah memadam tak api neraka? Okey, Kak Ina. Ustaz, kita kan selalu digalakkan untuk nak dapat pengaliran pahala sentiasa sampai mati pun, kita buat sedekah jariah kan? Ya. Jadi kalau kata kita beli barang yang dekat rumah kita sendiri macam katalah repair pintu pagar ke apa ke, tapi ni duit isteri lah ni, itu kita boleh consider jariah pada family kan? Atau kita beli rumah, nanti anak kita duduk, jariah tau. Macam moyang saya ni, Haji Mat Saman. Dia tanah dia banyak. Ni tanah dia ni. Asal usul tanah dia. Ni masjid depan ni pun tanah dia. Dia banyak wakaf tanah dekat surau kat masjid. Tu jariah dia. Walaupun hak tu dah bertukar tangan, tapi tetap jariah dia. Kenapa? Asalnya dia punya. Asal dia punya. Jadi jangan membagi cukup. Kita niat awal-awal lah Ustaz kan? Dia tak payah niat pun ni. Buat je dah jadi Buat je. Bagi je duit kat orang.
belanja je orang. Cuma kalau ada niat khusus nak sembuhkan penyakit, tu kena niat. Kita bagi sedekah kat orang, bagi hadiah kat orang ke, sedekah ke, hadiah ke, bagi duit dalam tabung ke, kita niatkanlah, ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit sama ada kita atau orang-orang di bawah tanggungan kita. Itu ada hadis. Niatkan gitu. Itu nama dia macam bertawassul lah. Bertawassul dengan perbuatan baik. Okey. Dan demikian lagi, perempuan yang mengikatkan ni mempercayai, meyakini, anaya pada barang yang diharuskan oleh Allah Ta'ala dengan dia. Allah kata kahwin 2 boleh, kahwin 3 boleh, kahwin 4 boleh. Dia kata apa? Aku ni kena naya ni, suami aku kahwin 2. Ni. Nampak dia cakap dah sentiang. Dia cakap sentiang dah. Aku kena naya ni, suami aku kahwin diam-diam. Nampak tak? Perkataan ni dah ada dulu dah orang cakap. Paling takut dia kata dengan Allah, kenapa ya Allah aku dijadikan begini? Boleh ke cakap dengan Allah gitu? Kenapa ya Allah kau uji aku macam ni? Kenapa orang lain kau tak uji? Boleh ke cakap Allah gitu? Tak boleh. Tak boleh tau. Ulama kata, engkau tak boleh tanya apa Allah buat kat engkau. Tetapi engkau akan ditanya apa engkau buat atas muka bumi. Memang kita akui lah perempuan yang kena, orang kata apa? Kena apa? Lelaki kami lain. Kena apa? Dimadukan. Poli. Dimadukan. Kena poli. Dihani Allah. Dihani Ustaz. Kena poli apa? Politeknik. Okay. Poligami. Poli je lah Ustaz. Lama sikit. Jangan gelak-gelak lah. Marah orang perempuan nanti. Kalau Saya dia orang marah saya tak kisah Ustaz. Isteri saya marah saya kisah. orang tak jumpa Allah betul tak? Badan dia besar mana? Kalau badang tu macam Allah lah. Tu orang takut ni tu. Tapi Allah ni kelakar orang dia. Apa yang saya nak cakap Apa yang nak cakap? Memang ujian ni pedih. Sampai ada yang cakap dengan saya, pedih ni Ustaz, macam kena hiris hati ni, taruh garam. Itu pedih dia. Ada yang cakap gini lah. Bila kena ujian ni. Tak tahu kenapa dulu orang kata madu. Kenapa orang kata madu? Kenapa orang tak kata mentega ke apa? Saya telah dimentegakan Ustaz. Kenapa? Buruk now ni. Buruk now sebab Manis. buruk now sebab orang tak guna. Kenapa? Madu tu menolak manis Ustaz, lama pahit. Apa pahit lah. Ya. Masam. Lama masam. Tak tahu lah. Tak pula. Tak tahu kenapa digunakan madu. Apa lagu tu? Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Dulu ada lagu Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Kan ada lagu kan? Lagu tu apa tu? Aku tidak mahu kalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Tahun 70-an tu. Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Tu lagu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Lebih kurang itulah. Wah, Abang Zai ingat lagu ni. Lancar. Yang itu lancar hebat. Dia tak tahu agak. Orang lama lagu lama lah. Wah, boleh buat backers lah. Jom kita join. Non-stop kali. Kamar singan kita jadi ramai-ramai. Beginilah. Apa-apa pun bincang baik-baik dengan suami lah. Dan suami kena faham lah. Dia kuasa tak kuasa. Pulanglah macam mana kita nak fikir, betul tak? Suami pun kena hargai isteri Ustaz. Yelah, itulah saya kata. Terpulanglah macam mana kita nak fikir dan kita faham.
kalau dengan bermadu itu ada, kita kata kita bahagia. Tapi adanya terluka parah. Bukan saya terluka parah. Menyebabkan iman dia gugur. Iman dia jatuh. Iman dia makin teruk. Turun graf dia. Tidakkah kita berfikir? Saya tak tahulah. Dia kata masing-masing ada cara berfikir sendiri lah. Bukan itu yang utama lah. Bukan kata tak boleh. Boleh buat, nak buat lah, tak apa. Tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Sebab tu, jangan, kalau kita kata sunnah, betul sunnah. Tapi ada lagi sunnahnya lain. Bukan kata tak boleh buat, nak buat lah, tak apa. Ini bukan benda kata halangan. Ini bukan benda larangan. Nak buat lah. Benda ni harus dia. Bila harus ni, kita tak payah bincang-bincang. Nak buat lah, tak apalah. Tapi ada kaedah ni yang Nabi kata, kalau kau kuasa, sila. Tak kuasa, puasa. Pada orang yang rasa nak kahwin. Itu kuasa tu. Kuasa bila ada rasa. Kuasa tak kuasa. Rasa, kuasa. Rasa tak kuasa. Tapi nafsu dia kuat. Rasa, kuasa. So, orang ni tak selesaikan dia. Rasa, kuasa. Rasa tak kuasa, puasa. Rasa tak kuasa, puasa. Rasa kuasa, pergilah. Okey. Ustaz, ada orang kata sebabkan doa, Ustaz. Doa apa? Sekarang kan kalau apa-apa orang generasi muda ni kalau kahwin dia orang akan kata semoga berbahagia til jannah. Zaman-zaman kita dulu semoga berbahagia hingga kan nak cucu. Lepas dapat cucu, mulalah. Tambah sikit lagi doktor. Apa tu? Tambah lagi sikit, jangan cucu lain kali. Cicit. Jarang orang sekarang yang dapat cicit. Cucu tak dapat dah meninggal lah. Allah. Kami orang umur tak panjang. Mungkin jugalah. Mungkin juga. Tapi bahagia tu bukan kahwin 1, bukan kahwin 2, bukan kahwin 3, bukan kahwin 4. Bahagia tu apa? Di hati. Dalam hati. Dia kata kan bagi tu apa? Syukur dengan Buang mazmumah, masukkan mahmudah. Tu dia bahagia. Ramai orang bini, laki dia bini seorang pun bergaduh bagian nak gila. Betul tak? Kan kita dah nampak lah. Bini dia, suami dia tak kahwin lain pun. Tapi dia tak bagi juga. Hanya bagi dua kat situ. Bagi ni dekat sini. Bila mazmumah dikeluarkan dan dimasukkan mahmudah. Kan saya dah nyanyi tu kan. Mazmumah puncak tiada bahagia. Tu dia bagi tu. Ikut aja apa Allah suruh. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Masukkan benda baik, akan bahagia. Hatta suami dia kahwin 4 pun dia tak kata apa. Dia kata bahagia je. Jangan letakkan bahagia ni pada makhluk. Jangan letakkan bahagia ni pada makhluk. Jangan harap bahagia ni daripada orang. Tetapi haraplah bahagia ni daripada Allah. Dengan kaedahnya ulama kata, ungkailah segala mazmumah, isilah segala mahmudah. Hati akan bahagia. Cukup. Itu formula yang sangat besar. Kita kahwin ni kita bina bahagia. Kita bina bahagia. Dengan sama-sama kita belajar agama, kita ungkai. Pemarah jangan ada dalam hati kita. Kita suami isteri jangan ada pemarah lah. Jangan fikirkan nak marah. Kalau boleh ada benda serius, memang kita kena serius. Tapi kalau dalam kehidupan ni mudah-mudah lah. Kalau boleh kelakar je lah, tak apa. Tapi dari segi benda serius, kita kena serius. Kita kena cakap dengan serius. Bukan semua kita nak buat kelakar, tak. Tapi jangan benda jadi susah di kehidupan kita ni. Kalau sama kita suami isteri, kita buang mazmumah. Kita buang. Sifat pemarah, kita buang. Dengki-dengki dengan orang, kita buang. Dengki-dengki dengan adik-beradik, kita buang. Dengki-dengki dengan ipar, kita buang. Keluarkan habis-habis hati. Cakap dengan dengki. Engkau keluar dari hati aku. Engkau punca aku tak bagi. Yang 10 tu keluarkan. Lepas tu dia dah keluar, dah kosong. Masukkan taubat, masukkan sabar, masukkan syukur, masukkan tawakal,
masukkan redha, masukkan ikhlas, masukkan hati kita. Bina syukur hari-hari, masukkan hati kita. Bina syukur hari-hari. Barulah bahagia diperolehi. Nasyid tu kata gitu. Ulama kata itu. Imam Al-Hadad dia kata gitu. Bukan dia kata je, ramai orang cakap begitu. Ramai ulama besar kata. Mereka dah ada experience. Jangan sangka bahagia ni duit banyak. Jangan sangka bahagia ni rumah besar. Jangan sangka bahagia ni kerjaya. Ramai orang berkerjaya besar pun tak bahagia. Pernah tengok tak? Kata pernah tengok di depan kita. Ramai yang millionaire pun tak bahagia juga. Ada yang bahagia, bukan tak ada. Ramai juga yang bahagia. Ramai yang miskin tak bahagia. Ramai yang kaya pun tak bahagia juga. Ramai yang ada anak ramai tak bahagia. Ada orang kata, orang tak ada anak kata, wah bahagia kau anak ramai. Orang anak ramai kata, bahagia kau tak ada anak. Betul tak? Tak ada dan kau penat. Bukan. Bahagia ni bukan dekat makhluk. Bukan dekat makhluk. Jangan salah faham. Bahagia ni buang bagi rumah, isi mudah. Ada dekat kedai dia jual coklat. MM apa? Double M apa? Alah gambar M&M. M&M. MNN. M&M. Oh bukan MNM. Yang kan MNM. Kalau MNM buang bagi rumah, isi mudah. Isi mudah dan hati. Isi mudah dan hati. Bila hati ni terhias dengan mudah, itulah syurga yang disegerakan sebelum syurga yang dinantikan. Itu syurga disegerakan tu. Apa? Bahagia hati. Sedih tak menjerit, tak mengamuk. Itu bahagia hati. Diuji memang kena uji atas dunia insyaAllah. Dengan rahmat Allah, dia beri kita sabar. Memang ada benda memusingkan dari hidup kita. Tapi dia beri kita tawakal. Dah. 9.20. Dah. Ni orang nak kerja ni. Okey. Korang ni pukul 9 cakap lah dengan aku. 9. Aku tak sedar. Tu macam 9.20 dah. Okey. Seronok belajar Ustaz. Amboi, inilah best ni grup para wali ni. Kalau boleh, Ustaz jangan berhenti Ustaz. Kita berhenti sembahyang zuhur je. Kalau boleh lah. Betul. Saya dengar orang cakap begitu. Dengar Ustaz bersuara memang Okey. terasa. Terasa apa? Akak dari mana Kak? Nas Afiq. Saya jarang dengar nama ni. Saya dah Rompin. Oh, akak pakai nama siapa, nama anak Nama anak. Saya isteri Abang Din. Oh, siapa Abandin? Abandin mana? Sebab dia tempat kerja dia, saya kat tempat kerja saya. Dua tempat berlainan lah. Jadi malam-malam dia boleh dengar sekali. Tu yang bagus. Saya dulu Ustaz. Abandin tu Omar tu Abandin. Alhamdulillah Ustaz. Dia ikut sama. Untung Abandin, Omar belajar sekali dengan Abandin. Okey, Alhamdulillah. Balik ni hadiahkan dia. Bawa pergi apa? InsyaAllah Ustaz. Saya selalu bagi hadiah dia Ustaz. Balik ni belikan dia karipap. Okey. Ustaz, dia kasih sayang dah cukup dah. Tu dia. Tu dia Abandin. Kasih sayang dia Ustaz. Dia dah ada satu hati saya. Saya ada doa lain. Amboi, macam drama. Oh, tak sayang bini oi. Amboi, cukup balik cukup. Betul. Semoga bahagia hingga ke Laptop saya syurga. terpadam terus dengar. Saya fikir habis. Semoga bahagia hingga ke syurga insyaAllah. Kita doakan. Amin. Kita doakan dengan kawan dalam grup ni. Sama ada dengar suami isteri ke, dengar isteri saja ke. Kita doakan dia bahagia. Allah beri mereka syurga yang disegerakan. Amin. Tajuknya menarik Ustaz. Walaupun kita kata tadi kita dah kena belasah, kenapa kau tak reda suami kau kahwin lain? Itu dah geram tu. Rupa dah geram ni. Ustaz dia kata cabut janggut dia. Tapi saya pujuk perlahan. Saya kata perempuan kalau kerja dapat pahala tau. Saya pujuk perlahan. Tadi nak cabut janggut, sekarang tak boleh janggut. Selutip balik Ustaz.
Itulah harganya dia. Ha. Kalau aku dekat ni aku blanket usahanya background ni. Jangan blanket. Ini beli murah ni, goyang ni. Cucu saya langgar jatuh ni. Bukan benda mahal pun. Wah, Ya Ustaz, ya Ustaz. tomorrow Okey, we continue. okey. Hai, mana? Mana dia buat? Segala kaum Dia ada perempuan. gaul. Kaum perempuan. Mengapakah? Hai, senangnya dalam hati. Bawah, adakah kamu bagi kamu puasa? Mengapakah? Atas dia. Batal lagi. Hai kaum perempuan. Yang tu. Besok dengar lagi, boleh kena berasal lagi. Dengar lagi. Besok datang lagi. Besok abang dekat Jabatan Laut, isteri dekat rumah sama dengar. Orang kat pejabat tu kat rumah sama dengar. Kita bawa pasangan Dekat tempat kerja Ustaz. Oh, kerja? Akak kerja kan? Ya, saya Okey. kerja. Akak buat kerja, akak dengar. Abang dia dekat sana dengar. Doakan abang dia selamat, abang dia doakan akak selamat buat kerja. Masing-masing doakan pasangan masing. Jadi kita dengar sama-sama. Hai kaum perempuan, mengapakah tiada engkau reda dengan nikah suamimu akan yang lain? Tiliklah hai segala perempuan. Amboi. Aku koyak juga kitab ni kan kita. Aku rebus juga kitab ni, geram aku. Tak apa. Jangan rebus dulu. Jangan rebus. Masak asal rebus, buat ikan. Bukan kitab rebus. Nanti besok kita baca. InsyaAllah. Saya rasa perempuan dalam ni dia semua jenis sabar-sabar. Amin. Saya doakan. Tak belajar Ustaz, sabarlah. Sabar kan. Tapi geram juga kadang. Sabar. Nama pun sabar Ustaz. Nama pun sabar. Oh, nama pun sabar. Betul-betul. Suami baik-baik Ustaz. Suami ni baik-baik. Alhamdulillah. Suami sangat menghargai. Suami sangat memahami. Tu syukurlah. Suami Hari-hari kata cakap suami you kata are kalau my melawan, hero. kalau melawan jawablah nanti kemudian. Kalau buat juga kau tak mampu kau jawablah sendiri. Betul. Takut. Ustaz, ada kawan saya ajar formula Ustaz. Ha? Ada kawan saya ajar, dia kata minta maaf lagi senang daripada minta izin Ustaz. Oh, ya ke? Macam pernah dengar. Minta maaf dia maafkan, minta izin tak approve. Okey, besok sambung. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya muslimin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa siapa lapang, jumpa kelas tengah hari ini. 12.45 kita nak baca rukun solat dengan surau agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Malam ni kita nak baca Ayuhal Walad, kita nak baca sambung. Ini anjurannya telah bertukar. Surau Kementerian Kerja Raya. Isyak kita nak baca Tauhid. InsyaAllah. Siapa lapang boleh ikut. Mudah-mudahan. Okey. Ya? Tasawuf ke tauhid? Isyak dah tahu. Tak tahu. Wabi Allah alam. Aku maaf semua. Pasti banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.